Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi Nazir Masjid, Tuan-tuan Imam Bilal Siak selaku pegawai, seluruh barisan EJK Masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita berada di sebaik-baik tempat, iaitu rumah Allah. Dan alhamdulillah juga kita dapat melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan petunjuk dan hidayah kepada kita sementara kita hidup di atas muka buminya, sehinggalah apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita husnul khatimah, mendapat pengakhiran yang baik mudah-mudahan. Dan di hari akhirat kelak, mudah-mudahan kita ditempatkan di sebaik-baik tempat insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar tuan-tuan? Waras ya? Alhamdulillah, walaupun musim hujan ya, kadang tengah hari tadi panas ya. Ni hujan pula. Ada masa sebelum ni sehari dekat 2 hari hujan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Itu pun kalau Allah anugerahkan kita panjang umur. Ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Seperti mana doa yang selalu kita baca, imam-imam baca, yang diajar oleh Nabi SAW, bermula daripada Rejab, Sya'ban. Ya, itu kata ulama seolah-olah Nabi nak beri hint pada kita. Ya, nak bagi kita ni panas, bagi kita ni ya, kalau kita start kereta tu kena panaskan enjin dulu, baru enjinnya elok. Ya, bukan start terus jalan. Ya, bagi ya start dulu. Jadi bila bulan Rejab, Nabi ajarkan kepada kita doa. Ya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rejab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan doa yang selalu kita lazimi tersebut Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ya, dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada doa yang diajarkan oleh para alim ulama. Doa yang sangat baik. Ya, doanya berbunyi, doa sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Doanya berbunyi,
Allahumma hayyi qulubana li Ramadan. Ya Allah, persiapkan jiwa dan diri kami untuk menempuhi bulan Ramadan. Hubban lil ibadah wa farhan biqudumihi wa taqdiran li fadlihi. Dengan perasaan suka dan cinta untuk beribadah kepada Allah, dan juga gembira dengan kehadiran Ramadan. Seterusnya menghargai segala kelebihan yang terhimpun dalam bulan Ramadan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempersiapkan jiwa kita ini rasa untuk berada di bulan Ramadan, rindu dengan Ramadan. Ada orang yang tidak dianugerahkan rasa, ya, jiwanya tu dengan Ramadan macam tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang makin menyusahkan. Ya, kena puasa, ya, tak boleh nak makan, kedai tutup. Ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kita ini jiwa yang suka, yang rindu dengan Ramadan, dengan kelebihan-kelebihan, tawaran-tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan tersebut. Dengan perasaan suka dan cinta untuk beribadah, ya, Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita perasaan suka, cinta untuk beribadah kepada Allah. Ya, dengan tawaran yang Allah kurniakan, Allah ganjarkan di bulan Ramadan tersebut, kita menggandakan amalan. Ya, kita menggandakan amalan yang biasa kita dengar bulan Ramadan, amalan sunat ganjarannya seperti amalan wajib. Amalan wajib Allah gandakan sehingga 70 kali ganda. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Wa farhan biqudumihi, gembira dengan kehadiran Ramadan. Gembira ni tuan-tuan dengan jiwa kita rasa dekat dengan Allah. Ya, apa yang Allah beritahu di akhir ayat, ya, la'allakum tattaqun, diwajibkan kepada kamu puasa. Akhir ayat tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi bertakwa, jadi orang yang takut dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang dia tak rasa apa-apa dengan Ramadan. Dia gembira tetapi gembiranya tu dekat lain. Contohnya macam mana tuan-tuan? Orang yang jual baju Melayu, jual baju kurung, ya, bulan Ramadan nanti sebab nak raya, orang ramai beli. Ya, jubah-jubah baju raya, ya, orang cari. Gembiranya hanya sekadar untuk itu sahaja. Ya, keuntungan dunia sahaja. Tetapi yang sepatutnya orang yang gembira dengan Ramadan dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, gembira dengan ganjaran-ganjaran, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa suka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang orang yang niaga makanan, ya, bila bulan Ramadan itulah peluang untuk menggandakan keuntungan. Ya, untungnya berganda-ganda. Ya, contoh. Ya, tetapi bukan hanya sekadar itu sahaja. Ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita gembira dengan bulan Ramadan, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Seterusnya, menghargai segala kelebihan yang terhimpun dalam bulan Ramadan. Kita hargai sungguh-sungguh tuan-tuan kelebihan yang Allah kurniakan di bulan Ramadan. Ya, macam-macam. Nanti bulan Ramadan tuan-tuan, tiap-tiap hari ada tazkirah tentang Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan tazkirah tersebut menyuntik semangat kita. Ya, kadang-kadang mungkin awal-awal Ramadan tu semangat beribadah, tetapi tengah-tengah tu dah makin lesu. Akhir tu pula makin lesu. Ya, harapnya tidaklah. Ya, tidaklah macam tu. Saya pernah cerita tuan-tuan. Orang Mesir tuan-tuan, 10 akhir Ramadan tu makin ramai masjid. Ya,
Masjid-masjid yang ada tepi jalan, 10 akhir Ramadan tu sampai jalannya tutup. Sebab orangnya penuh. Ya, sebab raya di negara mereka tak sama macam raya kita. Ya, dilebihkan raya. Time 10 malam, 10 akhir itulah. Masa itulah nak cat rumah, masa itulah nak tukar sofa, masa itulah nak tukar langsir, nak buat kuih raya. Kan? Sebab rayanya betul-betul diraikan. Ya, itu adat di negara kita. Ya, sebab itu ada di kalangan ustaz-ustaz kita cakap, kalau boleh nak bersiap-siap tu masa bulan Syakban tu siap-siap. Ramadan tu sungguh-sungguh, ya, kita utamakan ibadah kita kepada Allah. Apatah lagi 10 akhir Ramadan itu, orang-orang yang betul-betul menghargai, ya, mereka sangat, ya, menghargai. Itulah tempoh-tempoh yang nak berakhirnya Ramadan, sahabat-sahabat Nabi sedih. Ya, bahkan meningkatkan, menambahkan, menggandakan amalan mereka. Nabi 10 malam akhir, tuan-tuan, Nabi bersiap-siap, Nabi berwangi-wangian. Ya, Nabi macam-macam Nabi lakukan. Bahkan Nabi SAW mengejutkan isteri-isterinya, ya, pada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, untuk beriktikaf. Ya, berbanding malam-malam 20 yang sebelumnya. Ya, banyak perkara-perkara yang Nabi lakukan. Mudah-mudahan kelebihan tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita jiwa, perasaan untuk kita bersungguh-sungguh melakukan amalan, mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan hadis ataupun perbincangan berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Sekitar 4 hari lepas, saya, ya, sebagai imam memang dipertanggungjawabkan untuk solat jenazah, untuk talqin. Sekitar 4 hari lepas, yang meninggal itu, ya, adalah budak kecil 5 tahun. Sepanjang saya jadi imam sekitar tak lamalah, baru, ya, 4 tahun. Ya. Sebelum tu biasalah yang meninggal tu orang-orang dewasa, orang-orang berumur. Ya. Maksudnya meninggal sakit tua. Ya. Itu suatu perkara yang biasa. Maksudnya sebelum daripada ini, itulah rutin, ya, solat jenazah. Maksudnya tak pernah lagi saya solatkan jenazah budak bawah umur sepanjang tempoh 4 tahun itu. Ya. Jadi bila nak berdoa tu agak-agak nak doa apa, ya? Kan? Sebab budak ni, tuan-tuan, dia tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Bahkan kalaulah dikira seseorang itu baligh, ataupun disebut bila baligh itu disebut sebagai mukallaf, mereka yang dipertanggungjawabkan dosa dan juga pahala, wajib untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, terutamanya di dalam rukun Islam. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i sekitar 10 tahun hingga 15 tahun. Kalau dah umur 15 tahun itu memang confirm dah dia baligh, walaupun dia tidak mimpi, ya, ataupun terjadinya perkara-perkara tanda-tanda seseorang itu baligh. Ya, 15 tahun telah dikira seseorang itu baligh, dikira dosa dan pahala baginya. Ya. Cumanya, tuan-tuan, bila saya solatkan jenazah ataupun, ya, budak 5 tahun yang meninggal ini, terfikir dalam fikiran kita, ya, ya Allah, untungnya budak ni meninggal. Umurnya 5 tahun, belum tertulis lagi dosa untuknya, telah menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada dosa. Ya. Yang saya ni, tuan-tuan, yang kita ni, tuan-tuan, yang telah hidup daripada umur 15 tahun
sampai umur 33 tahun, sampai umur 40 tahun, 50 tahun. Bagaimana keadaan kita yang bergelumang dengan dosa, ya, dengan kelalaian kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, bagaimana keadaan kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ujian meninggalnya anak ketika kecil. Ya, bukan senang untuk kita terima. Ya, saya bila tanya kepada budak yang meninggal, ayah kepada budak yang meninggal ni, dia adik-beradik, anaknya 3 orang. Yang meninggal tu anak kedua. Dialah paling aktif, dialah paling comel, ya, macam-macam dia cerita tentang kelebihan dia. Ya, tetapi bukan senang untuk terima kenyataan tersebut. Tetapi Nabi SAW memberikan motivasi, ya, kepada ibu bapa yang meninggal anaknya ketika kecil. Ada ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ibu bapa yang meninggal anaknya ketika kecil. Antaranya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketika Nabi, ya, suatu ketika Nabi pernah dinampakkan, ditunjukkan keadaan-keadaan di dalam syurga. Ya. Malaikat memberitahu kepada Nabi SAW dan Nabi dapat melihat ada seorang lelaki yang bertubuh tinggi dan di sekelilingnya ada anak-anak kecil di dalam syurga. Ya. Maka disebutkan malaikat beritahu kepada Nabi SAW, wa ammar rajulut tawilu alladhi fir rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menyebutkan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ammal wildan alladhi haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Adapun lelaki yang tinggi itu dalam raudhah, iaitu Ibrahim alaihi salam. Lelaki yang tinggi di dalam syurga yang di sekelilingnya ada budak-budak. Ya. Itulah Nabi Ibrahim yang menjaga budak-budak ni. Siapa budak-budak ni yang Nabi Ibrahim jaga tersebut? Dan sekeliling baginda itu ialah wildan, anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Ya. Anak-anak yang meninggal ketika kecil, tuan-tuan, mereka ini menjadi anak syurga dan mereka dijaga oleh Nabi Ibrahim. Mereka dijaga oleh Nabi Ibrahim. Maka semua yang dilahirkan pada waktu kecil itu mati di atas fitrah, yakni Islam, dan dimasukkan ke dalam syurga. Anak kecil yang meninggal dunia ketika kecil, tuan-tuan, ya, mereka ini mati dalam keadaan fitrah. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, lahir dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka ibu bapalah yang mencorakkan, yang menentukan perwatakan anak tersebut. Ya, sama ada macam Yahudi, macam Nasrani ataupun Kristian ataupun Majusi. Majusi ni agama sembah api. Itu contoh yang sahabat faham ketika waktu tersebut. Ya, kalau nak mudah faham, tuan-tuan, ada di kalangan, ya, ulama-ulama kita bagi tahu contohlah sekarang ni. Maka ibu bapalah yang mencorakkan perwatakan akhlak, tingkah laku anak-anak ni. Ya, sama ada nak jadi macam artis Korea ke, K-pop ke, ataupun macam orang-orang barat ke. Ya, ibu bapa yang menentukan perwatakan
anak tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak yang meninggal dunia waktu kecil, ya, mereka ini adalah anak-anak syurga, dan di syurga mereka dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang lain, pernah satu ketika ada seorang, ya, bertanya kepada Abu Hurairah, ya, berkaitan dengan hadis. Orang ini bernama Abu Hasan radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan adalah orang yang sahabat yang selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat mendampingi, apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang dituturkan oleh Nabi berkaitan dengan hadis-hadis, kebanyakannya dihafal oleh Abu Hurairah. Ya. Jadi Sayyidina Abu Hasan ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, aku ada anak 2 orang tetapi telah meninggal dunia. Ada tak hadis-hadis Nabi SAW yang boleh menenangkan jiwaku dan juga isteriku?" Ya. Sahabat yang bernama Abu Hasan ini tanya kepada Abu Hurairah disebabkan anak sahabat ini meninggal dunia ketika kecil, ya, 2 orang. Kalau musim-musim banjir di Kelantan dulu tuan-tuan, ya, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak daranya 3 orang meninggal sekaligus. Ya, Allahu akbar. Macam tu sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi inilah dunia tuan-tuan. Anak kita adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ada semuanya pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, harta kita, ya, pasangan kita, semua yang ada adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang itu imannya tinggi, ya, kalaulah apa yang dipinjamkan oleh Allah, pemiliknya iaitu Allah, bila ambil balik itu, ya, dia tak rasa sesuatu perkara yang sangat menyedihkan. Ya. Orang mukmin ni tuan-tuan sifatnya macam mana? Yang kata Nabi, orang mukmin ni ajaib. Ajaib macam mana? Bila diberi nikmat, mereka bersyukur. Bila mereka diuji dengan musibah, dengan masalah, mereka bersabar. Ya, mereka bersabar. Itu yang perlu kita contohi, kita sematkan dalam diri kita tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, ya, Abu Hasan ini tanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun menjawab, ya, ya, ada hadis Nabi SAW berkaitan dengan, ya, anak yang meninggal dunia ketika kecil. Bagaimana keadaan ibunya di hari akhirat esok? Ya, anak-anak ni macam mana keadaannya? Ibunya pula akan dapat ganjaran apa? Ya, maka disebutkan di sini, kata Abu Hurairah, anak-anak mereka ialah disebut sebagai da'amish, iaitu anak-anak syurga. Salah seorang daripada mereka menemui ayah mereka atau ibu bapa, lalu menarik bajunya atau menarik tangannya seperti aku menarik hujung jahitan bajumu ini. Anak itu tidak akan melepaskannya sehingga Allah memasukkannya dan ibu bapanya ke syurga. Anak-anak yang meninggal ketika kecil, anak-anak ini disebut sebagai da'amish, anak-anak syurga. Ya. Dan apabila di kalangan mereka berjumpa dengan ayah mereka, berjumpa dengan ibu bapa mereka, mereka akan menarik hujung baju ibu bapanya dan mereka tidak akan melepaskannya sehinggalah, ya, memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok.
Ini tuan-tuan motivasi. Kalaulah contoh tuan-tuan diuji dengan anak meninggal dunia ketika kecil, ada di kalangan menantu, anak, cucu kita yang baru berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meninggal dunia. Anak kita sedih sangat. Menantu kita ni sedih sangat. Sampai tak boleh nak seminggu tak boleh nak kerja. Sedih sangat. Jadi ada sekurang-kurangnya motivasi daripada Nabi SAW bahawasanya anak yang meninggal dunia ketika kecil itu adalah anak-anak syurga yang apabila di hari akhirat esok mereka ini akan tarik baju ibu bapanya, tarik sehingga, dan anak ini tidak akan lepas sehinggalah ibu bapanya memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan. Walaupun di dunia ni kadang-kadang pada zahirnya nampak seolah-olah macam sukar untuk terima. Orang yang tengok tu pun rasa sedih. Saya tanya tukang gali kubur, tanya orang yang memandikan, seolah-olah macam tak sanggup untuk dimandikan. Tak sama macam orang-orang dewasa, macam orang tua yang meninggal dunia. Macam budak tidur macam tu je. Nak dimandikan pun macam tak sampai hati. Nak dikapankan, nak dikebumikan, tak sampai hati. Bahkan orang yang memandikan budak kecil ini, orang yang mengkebumikan anak ni, dia kata, wak menangis. Tak sanggup. Tak sanggup sebab budak kecil. Lagi satu, budak kecil ni suci. Dia tidak ada dosa. Cukup memberi kesan dalam hati seseorang. Apatah lagi budak kecil itu meninggal dunia ketika kecil. Pada zahirnya tuan-tuan sedih. Kehilangan anak. Bukan suatu perkara yang mudah untuk diterima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti. Dan mereka itu bukannya mati macam itu saja. Tetapi mereka ini memasuki syurga Allah, jadi anak-anak syurga. Di hari akhirat esok dia tarik baju ibu bapanya untuk memasuki syurga. Allah ganti balik di hari akhirat esok. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ada di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak-anak yang meninggal ketika kecil ini, Allah perintahkan, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka di kalangan mereka, anak-anak ini beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka ni mogok. Kami tak akan masuk syurga, melainkan ibu bapa kami juga memasuki syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama dengan kedua ibu bapa kamu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah pula di kalangan ibu bapa yang meninggal dunia anaknya ketika kecil, mungkin seminggu 2 minggu saja, sedih, lepas tu dah macam tak ada apa-apa dah, tak semayang, tak datang masjid, tak mendekatkan diri kepada Allah, tu pun tak tahu nasib akhirat macam mana. Mudah-mudahan dengan ujian tersebut ibu bapanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi satu hadis tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ibu bapa yang meninggal anaknya ketika kecil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita Ansar, tidaklah mati 3 orang anak kepada salah seorang kalian, lalu si ibu itu menyerahkan hal itu kepada Allah, melainkan wanita itu akan masuk syurga. Hadis ini ceritakan pada kita tuan-tuan, Nabi beritahu kepada seorang wanita Ansar yang mungkin anaknya meninggal dunia.
Di sini disebutkan tidaklah mati 3 orang anak kepada salah seorang daripada kalian. Mati 3 orang anak. Ya. Maka hal itu diserahkan kepada Allah. Si ibu itu serahkan hal itu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, ya, dengan syurga. Maka tanya lagi seorang wanita, ya, pada majlis Nabi SAW tersebut. Seorang wanita daripada mereka bertanya lagi, bagaimana jika 2 orang ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, jika 2 orang, si ibu tetap mendapat kelebihan itu, ya, akan menjadi, ya, penghuni syurga. Ya. Maka di kalangan, sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis ini, ada di kalangan sahabat lagi berborak di antara mereka. Ya. Mereka berborak tentang apa? Ya, mereka tanya di antara mereka, kalaulah aku tanya pada Nabi SAW, kalau seorang je Rasulullah yang meninggal, aku rasa Rasulullah tetap akan menjawab, akan dapat kelebihan tersebut. Hadis ini cerita, tuan-tuan, ibu yang dapat kelebihan untuk memasuki syurga. Ya, kenapa ibu? Ya, ada dalam hadis yang lain, tuan-tuan. Ya, pernah satu ketika seorang sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, siapa yang aku berhak untuk buat baik? Kata Nabi SAW, ummuka, mak kamu. Lepas tu siapa Rasulullah? Mak kamu. Lepas tu siapa Rasulullah? Mak kamu. Sahabat ni pun dia memang tanya 4 kali. Lepas tu siapa Rasulullah? Selepas itu bapa kamu. Dalam kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, kata ulama, ibu kita kena gandakan bakti kita 3 kali lebih ganda daripada ayah. Ya, berdasarkan hadis ini. Kenapa kata ulama? Ya, ulama kata apa dia? Sebab ada 3 benda, 3 jasa ataupun 3 perkara yang di antara ibu bapa, ibu sahaja yang melakukan perkara ini. Ya, yang pertama apa dia? Mengandung. Ya, 9 bulan 10 hari. Ya, ada orang yang tanya, dia seolah-olah macam nak samakan ataupun nak rasa juga macam mana payah peritnya mengandung. Ya, maka adalah di kalangan perempuan, doktor perempuan bagi tahu, cubalah bawa beras 10 kilo gantung 9 bulan dekat perut, macam mana rasa? Itu. Baik. Yang kedua, melahirkan. Ya, melahirkan. Ya, itu pun antara hidup dan juga mati. Dan yang ketiga, menyusukan. Ya, 3 benda ni orang lelaki tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Ya, itulah kelebihan ibu berbanding bapa yang Nabi suruh. Bagi anak itu, dia perlu berbakti kepada kedua ibu bapanya 3 kali ganda berbanding ayah. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sebagai anak, ya, sama ada ibu bapa kita telah meninggal dunia, ya, ataupun masih hidup. Ya, alhamdulillah ibu bapa saya masih hidup lagi. Ya. Jadi bagaimana kita ini nak berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita? Antaranya, tuan-tuan, kata Imam Sufyan Uyainah, ya, ini ditulis oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Tanda seseorang itu berterima kasih ataupun bersyukur pada Allah dengan ia melaksanakan solat fardu 5 waktu. Kalau seseorang itu berterima kasih kepada Allah, ya, yang Allah beri macam-macam nikmat pada kita, tuan-tuan, ya, dengan ia melakukan solat fardu 5 waktu.
Dan tanda seseorang itu bersyukur ataupun berterima kasih kepada Allah adalah dengan tanda seseorang itu berterima kasih ataupun ia bersyukur pada kedua ibu bapanya dengan ia tidak melupakan doa untuk ibu bapanya setiap kali selepas solat. Ya. Itu tanda seseorang anak itu berterima kasih kepada Allah. Ya, bukan hanya sekadar bagi wang berbakti. Ya, kalau seseorang anak tu berbakti baik macam mana sekalipun tapi tak solat, ya, kalau dia doa, doanya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan. Jadi kita beri laluan pada azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang terakhir pada malam ini, ya,
berkaitan dengan antara ciri-ciri anak yang soleh adalah ia tidak lupa untuk doa untuk kedua ibu bapanya. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Sufyan Uyainah tadi, tanda seseorang itu berterima kasih ataupun bersyukur kepada kedua ibu bapanya, ia tidak lupa untuk mendoakan kedua ibu bapanya setiap kali selepas solat. Ya. Kita tuan-tuan, apabila kita mendoakan keampunan untuk kedua ibu bapa kita akan untung. Yang pertama, untung di alam barzakh, dalam kubur. Yang kedua, untung di hari akhirat, dalam syurga. Sebab kata Nabi, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati seseorang manusia itu, maka terputuslah segala-galanya. Ya, kecuali apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Ya, kalau orang yang dah meninggal tetapi dia meninggalkan anak soleh, ya, ada padanya amalan-amalan selalu bersedekah. Ada di antara sedekahnya sedekah jariah, sedekah untuk pembinaan masjid, sedekah untuk pembinaan mahat tahfiz, ya, dan seumpamanya. Ya, ilmu yang bermanfaat, ya, bila dengar kuliah sampaikan pula kepada anak dan juga isterinya. Ya, ini 3 saham, 3 pahala yang mengalir terus bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ya, berbanding ibadah-ibadah yang lain, puasa, solat, ya, haji, baca Quran, dia telah menjadi, itulah amalannya, dia dah stop dah. Itu kegunaan untuk hari akhirat. Dia tidak akan mengalir, tak akan bergerak dah. Tetapi yang bergerak, yang terus mengalir, 3 ni, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Di hari akhirat tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi beritahu pada kita. Kata Nabi SAW, innar rajula litarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha. Ada di kalangan lelaki, ya, maksud lelaki di sini kata ulama, perempuan pun boleh dapat kelebihan tersebut, ya, ataupun lebih mudah bahasanya adalah ibu bapa. Ya, ada di kalangan ibu bapa sama, ya, mereka ini diberikan kedudukan, darjat, keistimewaan di dalam syurga. Dahlah masuk syurga, dapat keistimewaan, ya, darjatnya tinggi di sisi Allah, sehinggalah dia bertanya pada Allah, sebab apa Allah aku dapat nikmat macam ni, ya, ditinggikan darjat macam ni, diberikan keistimewaan sebegini rupa. Maka fayuqalu bi istighfar waladika lak, ya, kata Allah, inilah istighfar, doa-doa keampunan anakmu untukmu, ya, doa keampunan untuk kedua ibu bapa kita mengalir pahalanya di dalam kubur. Di hari akhirat, dalam syurga esok, diberikan keistimewaan di dalam syurga, ditinggikan darjatnya, sehinggalah dia merasa pelik. Dengan sebab apa ni? Ya, aku dapat macam ni ya Allah. Inilah doa-doa keampunan oleh anakmu kepadamu. Kita tuan-tuan bila mendoakan kedua ibu bapa kita akan untung di alam barzakh, untung di alam akhirat esok dalam syurga. Kita tuan-tuan kalau didik anak kita menjadi anak yang soleh, ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua anak dan zuriat yang soleh, solehah. Ya, anak kita bila kita sama ada kita masih hidup ataupun kita telah meninggal dunia, ya, anak kita sentiasa tak lupa untuk doakan kita. Ya, kita yang untung. Ya, kita yang untung. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, saya kira sekadar itulah
perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran, mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat terutamanya diri saya dan tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada kita petunjuk dan hidayah untuk kita melaksanakan kebaikan demi kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Saya kira sekadar itu perkongsian pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada perkara-perkara yang saya sebutkan ini kurang sedap didengar. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dan dirahmati insya-Allah. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.